Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ja'alil Qur'anal azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah masih memanjang umur kita lagi dan masih memberi kesihatan pada tubuh kita lagi. Alhamdulillah, dapat sama-sama kita berada dalam masjid sementara kita menunggu fardu Isyak dan malam ni giliran hadis. Giliran hadis, alhamdulillah, dan kita duduk dalam bab tunjuk ajar royak pada jalan yang kebaikan. Maka boleh pahala supaya orang yang pergi buat kebaikan kita royak tu. Minggu dulu kita masuk dah hadis yang pertama, tapi ada sikit lagi syarah yang tidak habis. Yang hadis pertama baru ninya daripada Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih, rawahu Muslim. Hadis bau ni, siapa-siapa yang tunjuk, yang royak, yang ajar pada kebaikan, maka dia akan boleh pahala sepertilah orang yang buat kebaikan tadi. Kalau dia ajar tu, dia royak tu, kalau dia tunjuk tu, orang yang buat, maka orang royak boleh pahala seperti orang yang royak. Orang royak boleh pahala seperti orang buat. Maka dalam bau ni berkenaan dengan ayat Quran yang tegah lari. Kita nak tegah, nak lari orang, kita kena tahu benda tu kata benda hak tak boleh buat, benda haram, baru kita boleh. Dan pula kita tegah orang, kita pun tak buat benda tu. Kita lari orang buat benda tak molek, kita tak buat benda tu. Dan kita suruh orang buat benda molek, kita juga buat benda tu. Seperti mana yang telah lepas minggu dulu juga, Imam Al-Jauzi dan Ibnul Jauzi, dia kecek, dia mengajar, dia khutbah orang sangat dengar khutbah dia, ucapan dia, mengajar dia, berkesannya kepada masyarakat. Hingga satu ketika ada hamba sahaya diriwayat kepada Ibnul Jauzi. So Ibnul Jauzi khutbah jemaat berkenaan dengan tajuk bui merdekanya hamba sahaya. Lama Ibnul Jauzi tak ada khutbah maudhu' tu. Hamba sahaya ni minta merdekanya kerana tua dia tu wak menyakiti dia, wak suruh dia benda-benda yang tak kuasa nak buat. Lalu tu so Ibnul Jauzi khutbah lah berkenaan dengan merdeka hamba. Tapi banyak minggu lepas jemaah dia tak merdeka, tiba-tiba dia tak khutbah. Tiba-tiba dia khutbah lah satu jemaah, dia khutbah. Tua dia pun wilah merdeka hamba seorang ni. Hamba seorang ni royak kepada Ibnul Jauzi, kata, Imam, ya Imam, bapa awak tak khutbah lagi? Baru khutbah ni sedangkan saya royak lama mari dah. Ibnul Jauzi kata dia tak khutbah.
Suruh merdeka hamba kerana masa tu dia tidak ada hamba. Bila yang ada hamba yang merdeka dulu, baru jadi ketebah bab tu. Itu imam salafus soleh dulu sampai begitu lalunya dia tak buat, dia tak akan kecek, dan baru dia buat, baru dia kecek, baru dia suruh. Jadi dalam hadis syarahnya dalam hadis pertama tu Syekh Muhammad Utsaimin ada wak mari satu hadis yang lain berkenaan dengan syarahnya ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala ayat kata ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang beriman, bapa muduk royak, muduk suruh, muduk kecek, sedekah benda tu benda mu tak buat. Mu tak ada buat tapi muduk suruh orang buat. Mu lari tak sendiri buat benda hak tak molek tapi mu buat. Jadi Syekh Muhammad Utsaimin buat mari satu hadis yang sahih sebagai syarahnya ayat tadi tu, iaitu hadis yang berbunyinya innahu yu'ta birrajuli yaumal qiyamah. Di hari kiamat esok dibawa datangnya seorang laki-laki. Dibawa datang seorang laki-laki, fayulqa finnar, lalu tu dilepar orang jatuh saat ni masuk ke dalam neraka. Hatta yang daliqa aqtabu batnihi, hingga tubiklah macam tubiklah orang-orang perut dia. Pecah perut dia, tubik orang perut. Lamsai. Maka duk musing sakit seksa deritanya, duk musing. Nabi kata musing supaya hema duk musing keliling nyacir lah kata. Supaya hema duk musing orang wak kisare bukan. We hema duk pusing, dia duk musing gitu. Duk musing pak tulah, duk musing pak tulah. Wak bandingi seorang yang perut tubik sampai keluar. Lalu tu ahli neraka pakat beri ponggilah sama dia, sama orang jatuh saat ni. Wa yaquluna lahu, maka ahli-ahli neraka pun tanyalah dia, malaka ya fulan, apa benda begini hai sianu? Alasta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah mu seorang-orang yang suruh kami buat benda baik, lari kami buat benda jahat? Apa mu jadi lagu ni hari ni? Duk dalam neraka hingga perut pun tubik. Apa mu jadi lagu ni? Bertanyanya ahli neraka, kata mu biasa suruh kami buat benda baik, biasa lari kami buat benda daripada benda jahat bukan? Fayaqul, jawab seorang jatuh saat ni kata, kuntu amirukum bil ma'ruf wala atihi. Dulu aku suruh kamu buat benda baik tapi aku tak buat. Aku suruh kamu buat benda baik, aku tak buat. Dan aku lari mu daripada benda muka tapi aku buat. Lari orang buat benda tak molek, dia buat. Suruh orang buat benda molek, orang lain buat tapi dia tak buat. Jadi benda dengan sebab lagu ni dan sebagai hadis ni serupa dengan kata lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besarlah kutuban dari Allah Taala kamu duk royak, duk kecek, duk royak, duk suruh, sedekah benda tu mu tak ada buat sekali. Satu penakut kepada orang duk mengajar, orang duk royak, orang duk suruh buat benda baik tapi dia tidak buat. Duk lari orang lain buat daripada benda jahat, kejahatan tapi dia pergi buat benda tu. Ni hadis ni jadi hadis sahih yang menceritakan berkenaan dengan orang suruh buat baik tapi dia sendiri tak buat. Molek dah suruh buat baik itu tapi disalahnya dia tu tak buat. Molek dah lari orang daripada benda kejahatan tapi sebaliknya dia tu pergi buat sendiri. Sebab tu jadi lagu ni. Jadi ahli neraka pula perut tubik pak keluar. Lamsai tubik perak, tubik keluar. Duk musing, duk mutar, sakit deritanya.
duk gelepar lah. Itu keadaan yang Nabi ada cerita dalam satu hadis ni, sebagai syarahnya dalam bab pertama tadi. Hadis pertama tadi. Dalam minggu baru dari dulu tu. Kita masuk hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu asami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min asamihim syai'a rawahu Muslim. Makna sebentar lalu daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa-siapa yang panggil, yang ajak, yang royak orang kepada kebaikan, kepada hidayah, kepada petunjuk, kepada benda baik, maka bagi dia orang royak saat ni, orang hajar saat ni tu boleh pahala orang yang buat turut dia royak saat ni dengan pahala orang yang buat tak ada kurang sikit ambuk pun. Pahala orang turut dia buat dan semacam dia royak tak ada kurang sikit ambuk pun, sebanyak mana sebanyak tu boleh pahala kepada orang tunjuk ajar. Sebaliknya wa man da'a ila dalalatin, siapa seru, siapa ajak manusia lain kepada dalalah, kepada kesesatan, kana alaihi, adalah di atasnya, dia kena tanggung minal ismi, dosa, mislu asami man tabi'ahu, seperti dosa orang turut dia tu. Dia nak ajak, dia nak royak, dia nak panggil, dia buat contoh wi kat orang, kemudian orang turut dia hak tak molek sana, dia pun boleh dosa seperti mana orang pergi buat tadi, dengan dosa tak ada kurang pun daripada orang tiru turut dia tu. Bukan kata bagi dua orang dak, bukan hansong dak. Nah, pahala suku kalau benda molek, dan dosa suku hak lain pula kalau benda tu hak tak molek. Tak ada kurang sikit abuk, kalau pahala pun tak kurang hak dia buat, kalau dosa pun tak ada kurang apa. Sebanyak mana sebanyak tu boleh pada orang yang tunjuk ajar royak tu buat contoh, molek ke ataupun jahat ke. Nah, benda molek dia boleh pahala, benda jahat maka berdosa lah dengan tidak kurang daripada orang yang mujur buat. Tak ada kurang dosa pahala orang yang mujur buat. Nak dosa kau nak pahala, duk dikata benda yang royak tu benda baik ke, benda jahat ke, benda taat ke, benda maksiat ke. Maka benda semacam ni takutlah. Orang buat bab biang hak tak molek, duk royak, duk suruh buat bab biang benda tak molek, walaupun dia dah mati, tapi benda bab biang hak dia royak, dia hajar, dia suruh, dia royak, dia buat bab biang kat orang, orang duk turut buat lagi, maka naik sepuluh bamnan dah, sepuluh duit gaji bamnan dah, tak ada kerja dah pun, tapi duk boleh. Bamnan tak apalah duit, hak boleh lek pahala tak apalah pahala, hak dosa tu. Na'udzubillahi min zalik. Dengan itu patut benarlah kita buat contoh, patut benarlah kita ajak, kita royak orang lain, kita ajar orang lain sekadar kita boleh, supaya orang tu buat amal kebaikan. Dan kita berjauhlah diri kita daripada suruh kau royak, kau tunjuk, kau ajar, kau buat we tengok, kau benda hak tak molek buat we orang turut tiru kita, dosa pun boleh walau kita tak ada buat dah benda tu.
Kita tak ada buat sekali, pernah buat dulu ataupun pernah royak dulu, lepas itu dah buat benda hak tak molek. Berdosa naik. Na'udzubillah. Takut benda macam ni. Syekh Utsaimin dia reka dengan hadis yang ketiga selalu, pada dia syarah lagi sekali. Iaitu hadis daripada Abil Abbas, nama Sahl bin Sa'd As-Sa'idi, yang nama Sahlun an Sahlin, ayahnya nama Sa'din, Sahlun bin Sa'd, Sahlu bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar. Sahl bin Sa'ad dia riwayat kata Nabi ada cerita, ada riwayat, ada kecek, ada sabda dalam satu hadis ning di hari nak pergi Khaybar, di tempat yang bernama Khaybar. Khaybar iaitu tempat orang Yahudi yang lari daripada Madinah hidup di Khaybar dengan sebab dia menyalahi janji dengan Rasulullah. Silap janji, salah janji dia hingga dia nak bunuh Rasulullah. Maka Rasulullah pergi kepuh hingga hambak tubik. Pasal hidup di Madinah. Dia hidup di Khaybar. Nak pergi Khaybar, berlaku peperangan Khaybar. Nabi kata kan? Nabi kata la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha falamma asbahan nasu ghadaw ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha faqala aina Ali ibn Abi Talib faqila ya Rasulullah huwa yashtaki ainaihi qala fa-arsilu ilaihi fa'ti bihi fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainaihi wa da'a lahu fabara'a hatta ka'an lam yakun bihi waja'un fa'atahu ar-rayata faqala Ali radhiyallahu anhu ya Rasulullah uqatiluhum hatta yakunu mislana faqala unfudh ala rislik hatta tanzila bisahatihim summa da'uhum ilal Islam. Hadis panjang juga. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Sahl bin Sa'ad royak kata di hari Khaybar, nak pergi Khaybar, Nabi kata saya akan beri dera esok kepada seorang laki-laki. Nabi tak sebut nama pia seorang laki-laki tu. La utiyanna ar-rayata ghadan, saya akan beri esok ni satu dera kepada seorang laki-laki. Ya bila nak pergi perang ni kena ada dera. Dera fai hak ni duduk oleh mana, hak ni duduk oleh mana, puak mana, kelu mana, ada dera. Perang ada dera lagu tu. Mudah kata awak kepala orang ni dera ni. Lagu tu. Orang laki-laki ni Nabi kata yaftahullahu ala yadaihi, Allah Ta'ala wi pembuka dengan sebab dia kasih kepada Allah dan kasih ke Rasul orang ni dan pula Allah kasih ke dia dan Rasul kasih ke dia. Dia kasih ke Allah ke Rasul, pulaknya Allah dan Rasul pun kasih ke dia.
Kak kelik lah malam tu tidur, malam tu fok dia duk kecei piyo lah orang jatuh ni. Piyo lah seorang lelaki ni. Rasulullah nak wid dia pergi dera ni. Tiap-tiap orang duk harap kata dia lah. Masing-masing duk harap tu'ing kata Rasulullah akan wid kat dia pergi dera. Ramai-ramai sahabat nak wid kat ku. Begitu. Bercerah pagi esok pakat derugi ke Rasulullah. Tengok Rasulullah nak wid dera piyo ni, pakat sore-sore pun ingin nak wid Rasulullah wid ke dia lah pergi dera. Apabila lagu tu Nabi tanya, aina Ali? Mana Ali? Tak nampak, tak ada ni. Ali bin Abi Talib duk mana, tak ada ni. Maka riwayat tu, ya Rasulullah, dia sakit mata. Dia sakit mata. Maka Nabi kata, atagi gitu dia mari. Sayyidina Ali pun mari, maka Nabi doa. Dan Nabi basaka makna ludah. Bukan tubik air kita dak tu gitu maknanya. Pak Nabi berdoa, sia mata yo selalu dah. Sia mata supaya tak pernah sakit. Supaya kata dia tak sakit kali. Jadi sia Allah Taala wish dia. Mukjizat Rasulullah kata ke tak? Berkat doa Rasulullah kata ke? Sembuh mata hak sakit dia tu. Tidak royak terkena gapo nah. Dalam syarah pun tak ada royak kata mata Sayyidina Ali terkena gapo sakit. Jadi menyakit sakit gitu ke, ataupun kena benda ke, tak ada royak. Maka Nabi pun widera dia, fa'atahu rayah. Nabi widera. Jadi sahabat lain pun nyata kata, Sayyidina Ali. Ali bin Abi Talib yang Nabi nak wi. Nabi widera ke dia tu, Ali pun tanya lah, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mislana. Saya akan pergi pergi berlawan dengan mereka sehingga mereka serupa kita ke? Mana jadi Islam serupa kita? Nabi kata mugi dia, pergi buat. Pergi buat dan kita usah gaduh. Tak usah gaduh lagi tu. Hingga mugi mutu berhenti pada satu tempat. Berhenti pada satu tempat, museru dia supaya dia masuk Islam. Mudakwah dia supaya dia masuk Islam. Summa da'uhum ilal Islam. Kemudian mudakwah dia oleh Khaybar Yahudi supaya masuk Islam. Pamu royaklah ke dia apa yang wajib atas mereka pada hak Allah Ta'ala. Nabi kata, fa wallahi, demi Allah, jikanya Allah Ta'ala hidayat dengan sebabmu, hei Sayyidina Ali, hei Ali, seorang laki-laki lebih baik bagi kamu daripada unta merah. Mudakwah fak dia, seru fak dia masuk Islam dengan sebab muroyak, mu akan boleh ganjaran lebih banyak daripada harga unta merah. Masa dulu unta cahaya merah. Yang merah bukan merah nyala dak seperti tempat ilmu merah tak ada. Yang bukan merah nyala gitu dak. Unta cahaya tu harga mahal di sisi orang Arab. Jadi Al-Nabi mari buat banding dengan satu harta, iaitu unta yang berwarna merah. Walau nak mahal setara mana pun, kamu Allah Ta'ala akan pahala kamu lebih daripada harga benda tu lagi, unta tu lagi. Syekh Utsaimin syarah kedua hadis ni selalu. Qala al-muallif rahimahullah. Kata Syekh Utsaimin, berkatanya pengarang atau muallif rahimahullah, iaitu Imam An-Nawawi, fima naqalahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, apa yang dinakal, yang dibawa oleh
Abu Hurairah riwayat kata man da'a ila huda, siapa yang dakwah orang, siapa yang seru orang, siapa yang panggil ajak orang, maka pahala boleh ke dia supaya pahala orang pergi buat juga. Ya royak, dia dah buat-buat gitu, tapi ya royak ajar tunjuk ajar kat orang tu reti pergi buat, demo tu pergi buat boleh pahala sebanyak mana, banyak tu juga Allah Taala jadikan pahala kepada orang yang ajar royak. Nah, dia duk ajar, dia duk royak. Kalau pandai berapa orang, hak tu, hak satu, nah, satu pahala. Yang kedua, satu pahala. Satu berkesar dak mana? Nah, sejenis pahala yang pergi buat tu. Ibadat yang pergi buat tu. Berapa orang pergi buat, boleh banyak tu naik kepada orang yang mujur royak, mujur ajar. Syekh Utsaimin wakil misalnya semaya sunat duha. Nah, mithlu ya seperti ayyubayyina lin-nasi anna raka'atay duha. Ya royak kepada orang, nah, cara kelebihan semaya sunat duha. Kawan ni pun reti, pun faham. Nah, hak Nabi royak ke sunat duha tu, berpagi-pagi seni kita ni ada sebanyak 360 seni dalam tubuh kita. Nah, Nabi pergi bileman tu, Nabi tahu man tu, Nabi tahu kerana wahyu dari Allah. Tiap-tiap satu seni nak kepada zikir, nak kepada tasbih, berarti kita kena berzikir 360 kali. Baru cukup hak nah, satu sendi saksa. Maka Nabi kata madalah, cukuplah hak seni nak saat ni tu dengan kamu semaya 2 rakaat sunat duha. Bila kita royak semacam tu, nah, reti cara semai saya tanya lagu mana semai sunat duha 2 rakaat. Nah, supaya semai sunat rawatib lain-lain tu lah. Sunat kapit waktu, qabliyah ba'diyah konlang tu semacam tu je lah. Oh, lagu tu dia pergi buat sana buat ratik kerana besar kelebihan ni pergi buat. Maka dia pergi buat saat ni boleh pahala sebanyak mana, pahala banyak tu juga Allah jadikan pahala kepada orang yang berjurah dia. Dia ada perasaan berasa nak semaya tu. Dan amalan lain-lain pun support. Amalan lain-lain support lah. Tidak mesti kata kena sembahyang sunat duha. Hak lain pun support lah. Amalan hak wajib ke, hak sunat ke. Boleh pahala kepada orang yang menjurah ratik dengan tidak kurang pahala hak orang buat tu. Tak ada kurang sikit abuk. Allah Ta'ala limpah kurnia luahnya, banyaknya pahala-pahala ganjaran Allah Ta'ala nak beri kepada hamba dia tak habis. Boleh beri sebanyak mana pun kepada seorang. Ataupun dia royak khas maya witir. Misal orang lain royak ke orang lain pula, ke orang tula kan ikutlah. Menjadikanlah semaya hak akhir esok balik tu waktu malam tu, iaitu semaya witir. Hak suk katuk raikan suk dah balik malam. Hak pengusuk dah, suk thai dah. Musmayalah witir. Maka seorang nak pergi semaya witir. Kalau tak reti pun dia tanya royak, pergi klik semaya witir buat. Maka pahala akan boleh kepada orang yang mujur royak, mujur hajar seperti mana pahala orang pergi semaya tadi. Besar labornya jika orang royak kepada orang lain untuk buat amal ketaatan kepada Allah Ta'ala.
Tapi ruginya orang yang duk royak ke orang lain tetap amalan maksiat. Royak aja, tunjuk cara, buat we tengok, maka akan boleh dosa sebagaimana dosa yang dia ajar. Hak nunggu buat banyak mana, banyak tu dia boleh. Kata Syekh Utsaimin, wa'lam anna ad-da'wata ilal huda wad-da'wata ilal wizri. Tahulah dakwah panggil ajak orang kepada hidayah, petunjuk dan kepada dosa boleh berlaku dengan perkataan ko, dengan perbuatan ko. Buat buat contoh we tengok. Perkataan royak tu. Hajar. Kadang-kadang ajar buat benda tak molek bukan? Ajar dia bercuri. Kawan pergi bercuri. Pandangan sebab dia tu ajar. Berdosa naik pada orang hajar tu juga. Naik pada orang hajar juga dosa tu. Tak ada labor lah lagu tu. Tak ada labor lagu tu. Berartinya orang yang menjadi sebab tu supaya orang buat juga. Orang menjadi sebab nak buat kebaikan ke, sebab nak buat kejahatan ke, kawan tu pergi buat. Orang ni wujud sebabnya, sebab royak, tunjuk ajar, we tahu we reti. Kalau hak dosa, berdosa boleh juga. Kalau pahala boleh juga. Jadi perkara semacam ni rugilah kalau kita duk royak, duk ajar, duk tunjuk jalan pada perkara-perkara yang jadi maksiat. Labolah seorang duk tunjuk ajar, duk royak pada perkara-perkara yang menjadi ibadat. Sebab tu Nabi kata balighu anni walau ayah. Royaklah, sapalah daripada aku walaupun satu ayat, walaupun satu patah, walaupun satu perkara. Nabi suruh sapa. Hak Nabi tu ada hak suruh buat benda baik. Ada hak lari daripada buat benda jahat. Kalau kita boleh royak ke orang satu perkara benda baik, kita royak, tunjuk ajar. Kita ajar anak, misal kuih-kuih ajar anak kita. Kewajipan atas kita dah ajar anak kita boleh buat amal kita ajar tu, maka kita pun boleh pahala. Sebab kita menunaikan kewajipan atas kita. Bila kita tunai kewajipan atas kita, maka boleh pahala. Tidak nanti kata kena dah ajar orang ni. Ajar anak isteri kita pun menjadi ibadat. Pahala yang Allah Ta'ala sedia beri kepada orang yang bersapa, orang yang beroyak untuk buat kebaikan. Tapi kalau kita suruh buat benda tak molek, hajar royak benda tak molek, maka nyanyu jadi dosa lah. Berterusan kepada seorang orang yang royak supaya buat benda tak molek tu. Itu hadis yang pertama untuk malam ni. Adapun hadis yang kedua, yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata dia nak widera kepada seorang laki-laki yang mana orang ni Allah Taala buka dengan dia, mana dapat buka bandar Khaybar, dan Allah Taala kasih ke dia, Rasulullah kasih ke dia, dan dia juga kasih ke Allah, kasih ke Rasul. Iaitunya Sayyidina Ali sendiri dalam hadis tadi. Sayyidina Ali sendiri, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat satu hadis ni, hadis yang sahih Bukhari Muslim ni. Nak beri kepada seorang, kepada sahabat Nabi sendiri, kepada sahabat Nabi sendiri. Nabi suruh Ali bin Abi Talib sebagai wak dera ni
gi perang, gi berlawan hingga mereka tu memeluk agama Islam. Mereka memeluk agama Islam. Jadi di Khaybar tu adalah tempat orang Yahudi. Yahudi berasal duduk di Madinah ada 3 puak. Ada 3 pound. Iaitu Banu Qainuqa, Banu An-Nadir dan Banu Quraizah. Ketiga-tiga ni kena tubik belaka daripada Madinah. Bapa fok dia hidup di Madinah? Kerana dia tahu kata dalam kitab Taurat, kitab dia tu royak kata Rasul akan dibangkit di situ. Rasul akan berada di Madinah. Dalam Saudi learning. Maka dia pergi duduk situ. Harap-harap kata Allah Ta'ala bangkit seorang Nabi yang terakhir Fok Bani dia, Fok Bani Israel. Anak cucu cicit Nabi Yaqub, anak cucu cicit Nabi Ibrahim. Tapi Allah Ta'ala bangkit seorang Nabi nama Muhammad bin Abdullah, anak cucu cicit Nabi Ibrahim juga, tapi talian Nabi Ismail. Bukan talian Nabi Yaqub, talian Nabi Ishaq dah. Nabi Yaqub cucu Nabi Ibrahim, kerana ia anak bagi Nabi Ishaq. Adapun Nabi kita talian alik Nabi Ismail. Talian alik Nabi Ismail sampai kepada Nabi Ibrahim juga. Bilanya dibangkitkan seorang Nabi nama Muhammad bin Abdullah, wa'wi orang Yahudi deki. Tak puas hati apa yang dilantik oleh Allah Ta'ala seorang Rasul bukan fok dia. Wa'wi janji-janji gapo dengan Nabi dulu. Dia khianat janji. Tidak ada lah orang yang paling khianat janji, paling silap janji lebih daripada orang Yahudi. Kerana Allah Ta'ala dan Rasul ada royak. Dalam hadis, silap janji, khianat amanah, adalah mereka. Dan dengan sebab tu mereka walaupun yang mengaku kata dia jadi abna'ullah wa ahibba'uh, dia anak Allah, dia kata dan kekasih Allah, itu kata-kata sebagai ang dia saja. Maka ayat Quran kata apa? Mung di Allah Ta'ala tu bala tu apa kalau mung benar-benar anak Allah, dikasih Allah Ta'ala kau. Itu orang panggil satu dakwah daripada orang-orang Yahudi. Dan dia ajaran dia sangat-sangat dia benci pada orang Islam. Orang lain yang bukan Yahudi, dia kira kata support, bukan manusia lah, mudah kata. Curi harta benda tidak dihukum curi, bunuh pun orang lain tak ada dihukum bunuh. Tidak salah. Zina dengan orang lain pun tak jadi zina. Dia ajaran dia tu lagu tu. Bukan hak sebenar dak. Bukan Nabi Musa ajar begitu dak. Bahkan rekod dan mengada-ngada daripada fak dia sendiri. Dalam kitab Taurat ada royak betul tak ada. Kitab Injil ada royak lagu tu dak. Kecuali rekod-rekod yang direkod oleh mereka. Sebab tu Nabi pun royak kata dia akan beri dera kepada seorang laki-laki, akan dia lah. Dengan sebab dia Allah Ta'ala bukakan bandar Khaybar, dan dia ni kasih kepada Allah, kasih kepada Rasul, dan Allah Rasul kasih kepada dia. Maka dia orang ni adalah orang sahabat seorang ni ada nama dianya Ali bin Abi Talib. Jadi sahabat semua tu dah angin-angin belaka lah. Sahabat semua dah angin-angin kata dia lah. Masing-masing nak mengaku kata dia. Jadi hak Nabi kata kepada Sayyidina Ali dan orang bersama dia, ud'uhum ilal Islam.
Nah, suruh dakwah mereka kepada Islam. Itu ad-da'watu ilal Islam. Seru mereka faham, mereka reti, mereka kenal kata Islam. Kalau kita tengok lah ni, Islam ni agama yang diusik oleh orang-orang yang tidak niat baik pada Islam ni, nak menakutkan manusia lain daripada Islam. Islam ni ganah, Islam ni wuduh, Islam ni jahat. Paisi kepada Islam lagu tu, supaya nak orang dunia ni takut pada Islam. Kata Islam ni bukan molek dah. Berbagai-bagai semacam mana berlaku di Palestin, di Gaza. Dia cirak-cirak tuai tanah, tuai bombing. Tiba-tiba Israel kata orang Islam Gaza tu orang ekokan rai. Tengok semua duduk di bawah tangan dia. Maka bakat kata begitu berlaku. Nah, kebanyak kes, media sosial lah ni lagu tu lah. TV ke, khabar ke, apa ikutlah berbagai-bagai. Sedekah Islam tu bukan lagu tu sekali. Nah, orang menakutkan orang dengan agama Islam. Nampak tak Islam ni kaca, Islam ni karuk, Islam ni huduh, Islam ni gasai, Islam ni kasar. Ada orang duk usik-usik. Supalah kata-kata setengah-setengah orang duk kata bila yang buat beramal mengikut sunnah Nabi, pergi kata tu fok Wahabi, berbagai-bagai kelima usik-usik supaya nak orang takut. Bila orang tu bersama dengan sunnah Nabi, maka dikata dicak berbagai-bagai cak. Ulama dulu Imam Ahmad kena kurung, kena igat bogok. Kihnya pemerintah pada masa tu suruh Imam Ahmad royak kata Quran ni adalah makhluk. Tu dia tak jauh kata. Sebab dia tu orang alim yang terkenal, bila dia kata orang ambil perkataan dia, benda tu benda salah, dia tak jauh. Kajian nak bogok dia, bogok. Adakah salah dia? Tak. Sebab Nabi Yusuf nak bogok tu lama mana? Banyak tahu. Adakah Nabi Yusuf tu karuk? Adakah Nabi Yusuf tu salah? Tak. Tapi oleh kerana hak kedebel ada amnat tu dulu itu, bini dia gapo? Bini raja punya pemerintah ada orang ada amnat. So bogok lah Nabi Yusuf pun. Berdasarkan Nabi Yusuf bukan orang salah, dia bukan orang karuk, dia seorang Allah Taala pilih menjadi nabi. Pilih menjadi nabi. Fa wallahi la ayyahdiyallahu rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am. Nabi bersumpah wallahi, jika Allah Ta'ala hidayahkan seorang melalui mu dengan sebab mu, Nabi kata kepada Sayyidina Ali, maka lebih baik daripada unta merah. Bukanlah berarti Sayyidina Ali seorang ya boleh siapa pun ikut royak ke orang, seru orang lain supaya orang lain yang tidak Islam tu jadi Islam, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, besarnya ganjaran yang Allah Taala akan berinya kepada seorang. Besar ganjaran beri kepada seorang yang berdakwah, mengajak, royak, hajar, kecek hingga seorang tu faham Islam, masuk Islam. Itu besar balasan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Itulah saja untuk minggu ni 2 hadis. Kita ada 1 hadis lagi, insya-Allah minggu 2 minggu ni lah, minggu so lagi nu. Dan insya-Allah kita akan sambung dalam bab suruh buat baik, boleh pahala seperti orang buat. Dan insya-Allah kita akan masuk bab yang ke-21, iaitu babut ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Bab tolong menolong di atas kebaikan dan atas ketakwaan. Dan insya-Allah 2 minggu lagi insya-Allah. Itulah saja untuk malam ni. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi